Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Safar bin Muhammad Said, Encik Zulkifli bin Mamat, Puan Siti Suhaili binti Syarif selaku Barisan Penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, Unit Pemulihan Khas. Yang berusaha Encik Muhammad Halim bin Yatim, Cik Rozita binti Muhammad, Encik Hanafi bin Ngah selaku Barisan Penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Unit Pemulihan Khas. Yang dihormati Cikgu Ilya Hernani binti Muhammad Arif, Guru Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ijuk Kuala Selangor selaku Pembentang Amalan Terbaik PDPR slot pertama. Yang dihormati Cikgu Zaliha binti Abdul Rahman, Guru Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Wakaf Tapai Marang selaku Pembentang Amalan Terbaik PDPR slot kedua. Tuan-tuan dan puan-puan pegawai PPD Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang, tuan-tuan, puan-puan guru besar, guru pemulihan khas, penyelaras pemulihan khas dan para pendidik dari Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang Terengganu. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan inayah dan kurnianya dapat kita berkumpul dalam jaringan bijak program pemulihan khas antara PPD Kuala Selangor dan PPD Marang Terengganu secara atas talian. Saya Nur Atika binti Muhammad Subhi selaku pengerusi majlis pada petang ini mengalu-alukan kedatangan warga pendidik dari Pejabat Pendidikan Daerah Marang Terengganu. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasama pihak tuan dalam menjayakan jaringan bijak perkongsian amalan terbaik PDPR pemulihan khas kita pada petang ini. Hadirin yang dimuliakan, tetak buluh kajang 10. Mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10. Doa di pohon biar selamat. Untuk itu, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Zabari bin Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Pasir Putih Marang untuk mengetuai bacaan doa. Sekiranya Ustaz sudah bersedia, boleh bersedia untuk membacakan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menadahkan tangan untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul pada hari ini ya Allah sebagai sebahagian amanah-Mu kepada kami untuk memartabatkan kecermelangan pendidikan, melaksanakan tanggungjawab kami dalam memenuhi harapan masyarakat serta pimpinan negara kami. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, kami memohon agar kami sentiasa diberikan kekuatan, semangat dan keyakinan, sentiasa bermuhasabah diri, memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan, dan akhirnya berupaya menyumbang khidmat bakti yang cemerlang, walau berdepan dengan pelbagai situasi cabaran dan dugaan. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Wahhab, berkatilah perkongsian ilmu dan pengalaman yang kami laksanakan pada hari ini. Semoga kami memperolehi pelbagai manfaat
dan mampu menterjemahkannya di dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap anak didik kami serta meneruskan pembangunan sistem pendidikan di negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Peliharakanlah kami semua daripada malapetaka, bencana, bala dan wabak penyakit, khususnya pandemik COVID-19. Sembuhkanlah di antara kami yang dijangkiti atau sedang sakit. Lenyapkanlah segera virus ini di bumi Malaysia dan di seluruh dunia, agar kami dapat menjalani kehidupan yang normal semula. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Allah, kami memohon limpah kurnia dan ihsan-Mu, hati yang khusyuk, amalan yang Engkau terima, rezeki yang halal, baik di dunia dan di akhirat. Ampunilah kami dan perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa inna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Zabari bin Ahmad atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan kami meminta, madah ucapan, kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor untuk memberikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Atikah Subki sebagai pengacara majlis pada program Jaringan Bijak Program Pemulihan Khas di antara PPD Kuala Selangor dan juga PPD Maran pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Maran. Yang berusaha Encik Muhammad Tahir bin Ihsan, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Daerah Maran. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Safar, Tuan Haji Zulkifli, Puan Siti Suhaili daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, Unit Pemulihan Khas, dan juga daripada rakan-rakan pegawai Cik Muhammad Halim bin Yatim, Cik Rozita binti Muhammad, Cik Hanafi bin Ngah daripada Unit Pemulihan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Maran. Dan yang kita hormati juga guru kita yang akan membentangkan pada hari ini, iaitu Cikgu Elia Hernani binti Muhammad Arif daripada SK Ijuk Kuala Selangor, dan juga Cikgu Zaliha Abdul Rahman daripada SK Kota Tapai Maran. Tidak ketinggalan yang saya hormati barisan guru-guru besar kedua-dua daerah Kuala Selangor dan juga Maran, guru pemulihan khas, penyelaras pemulihan khas,
dan guru-guru daripada daerah Kuala Selangor dan juga daripada daerah Maran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan izinnya pada petang ini ya, kita dapat bersama dalam satu program jaringan bijak, program pemulihan khas antara PPD Kuala Selangor dan juga PPD Maran. Terima kasih saya kepada Tuan Muhammad Nawawi kerana sudi berkongsi idea dalam melaksanakan program pada hari ini. Di sini juga saya ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada kepimpinan kedua-dua di sektor pelajaran, iaitu Encik Tauhid dan Encik Al-Huda, kerana berjaya mencetuskan idea bagaimana satu program jaringan yang berimpak tinggi antara kedua-dua daerah ini. Saya menyatakan program ini mempunyai nilai high impact value ataupun nilai impak tinggi kerana program pada hari ini kita bukan sahaja melihat terdapat perkongsian dalam kalangan pegawai-pegawai di PPD, tetapi yang lebih utama kita lihat program pada hari ini memberi impak kepada pembangunan kompetensi guru kita di peringkat sekolah, khususnya dalam PDPR pemulihan khas. Dan ini adalah satu program yang sangat baik kerana dia melibatkan bukan saja di peringkat pegawai-pegawai di PPD, bukan saja melibatkan kepimpinan guru besar di daerah, tetapi dia sampai ke lapisan ketiga, iaitu melibatkan pembangunan kompetensi guru. Tahniah daripada saya. Begitu juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas kepada kepimpinan guru besar SK Ijuk Kuala Selangor dan juga kepimpinan guru besar SK Wakaf apa ya, yang telah berupaya untuk menggerakkan sumber dalaman dalam kalangan guru-guru secara sistematik dan profesional. Dan pada hari ini terbukti melalui perkongsian amalan terbaik oleh dua orang guru, satu daripada Kuala Selangor iaitu SK Ijuk dan satu daripada Maran iaitu SK Wakaf Tapai. Kepada Cikgu Hela Ernani dan juga kepada Cikgu Zaliha, teruskan kecemerlangan dan sentiasa melangkah ke hadapan kerana dalam karier kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita berpegang kepada 3 prinsip pertama iaitu amalan ABC. A itu adalah ambil tanggungjawab. B, kita beri nilai tambah, dan C, kita mencipta kejayaan. Kita ambil tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita beri nilai tambah kepada anak murid kita beri nilai tambah kepada sekolah kita, dan C, kita cipta kejayaan untuk sekolah kita, untuk anak-anak murid kita dan untuk diri kita sendiri. InsyaAllah kita berjaya. Dan akhir sekali saya ingin juga berpesan kepada semua rakan-rakan guru pemulihan khas, gunalah moto always teach with your heart. Always teach with your heart. Kerana sebagai seorang guru pemulihan khas ini, cabaran dia adalah lebih besar berbanding dengan guru akademik yang lain. Cabaran untuk mendidik murid-murid pemulihan khas ini adalah berbeza daripada anak-anak murid yang lain. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya juga sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak
pejabat pendidikan daerah Maran, khususnya kepada Tuan PPD, iaitu rakan saya Cik Muhammad Nawawi, di atas perkongsian amalan jaringan bijak pada petang ini. Dan insyaAllah sekiranya dengan izin Allah pada satu waktu nanti, sekiranya pandemik COVID-19 ataupun telah pun berkurangan, kita menjemputlah Tuan bersama dengan para tuan untuk membuat pendanaan arasan di PPD Kuala Selangor. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, tak molek rasanya sekiranya kita tidak mendengar pula ucapan balas daripada pihak pejabat pendidikan daerah Marang. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Maka dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Cikgu Nur Atikah binti Muhammad Subki, pengerusi program jaringan bijak program pendidikan pemulihan khas kita pada petang ini. Yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Kuala Selangor. Yang saya hormati Cik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Kuala Selangor. Dan sahabat saya Cik Muhammad ataupun Cik Mak Al-Huda bin Muhammad Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Marang. Yang saya hormati semua pegawai-pegawai ataupun penolong pegawai pendidikan daerah Sektor Pembelajaran PPD Kuala Selangor dan PPD Marang. Yang saya hormati penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pemulihan Khas PPD Kuala Selangor dan PPD Marang. Yang saya hormati sahabat-sahabat guru besar daerah Kuala Selangor. Yang saya hormati semua guru pemulihan khas daerah Kuala Selangor dan juga daerah Marang Terengganu. Yang saya hormati juga guru-guru bahasa Melayu tahun 1 daerah Marang. Dan yang saya hormati tahniah dan syabas kepada pembentang kita, Cikgu Elia Hernani binti Muhammad Arif, guru pemulihan khas SK Ijo, dan juga kepada Cikgu Zaleha binti Abdul Rahman, guru pemulihan khas SK Wakaf Tapai Marang. Urus dia di peringkat PPD Marang dan juga di PPD Kuala Selangor, serta tuan dan puan-puan yang bersama-sama dalam talian ataupun secara maya pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Cikgu Nur Atikah kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sedikit ucapan balas pada petang ini. Jadi pertama-tamanya terlebih dahulu saya merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Muhammad Azwan Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor, yang pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pada hari ini dan dapat menjayakan program yang saya percaya julung kalilah kita adakan bersama secara kolaboratif dengan PPD Kuala Selangor.
Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. InsyaAllah. Okay. Seterusnya tahniah dan syabas serta terima kasih saya kepada sektor pembelajaran di PPD Marang, khasnya unit pemulihan khas dan juga sektor pembelajaran dan unit pemulihan khas di PPD Kuala Selangor di atas usaha, kerja buat dan komitmen yang padu sehingga berjaya mengadakan program jaringan bijak program pemulihan khas pada petang ini. Saya percaya program jaringan ini merupakan satu program kolaboratif yang sangat baik bagi membancu dan mengembeling idea bagi menghasilkan satu kaedah pengajaran yang dapat memberi impak tinggi dan bermakna kepada pelajar serta guru-guru pemulihan khas. Menjadi harapan kita semua agar perkongsian amalan terbaik PDPR bagi intervensi pemulihan antara dua daerah Kuala Selangor dan Marang Terengganu pada petang ini untuk diguna pakai dan disebar luas kepada rakan-rakan guru yang lain yang mungkin tidak berkesempatan bersama-sama kita pada petang ini. Saya sangat percaya dan penuh yakin bahawa intervensi yang bakal dibentangkan oleh dua orang guru yang sangat hebat dalam bidang pemulihan khas ini, iaitu Cikgu Elia Hernani Muhammad Arif dari SK Ijo dan juga guru dari daerah Marang, Cikgu Zaleha binti Abrahaman dari SK Wakaf Tapai, akan dapat membantu sahabat-sahabat guru di kedua-dua daerah di Kuala Selangor dan Marang bagi memastikan semua intervensi yang bakal dibentangkan nanti akan dapat membantu guru-guru kita untuk terus berinovasi dalam menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan lebih berkesan kepada anak-anak murid kita pada masa akan datang. Tuan PPD serta sahabat-sahabat pegawai dari PPD Kuala Selangor dan tuan-tuan guru besar, saya berharap program yang kita cetuskan pada hari ini akan membuka satu lembaran baru bagi kedua-dua daerah untuk meneruskan apa jua kolaboratif bukan saja dalam pemulihan khas, bahkan dalam bidang-bidang lain yang bakal kita cetuskan insya-Allah Tuan Haji. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi saya kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Muhammad Azwan kerana menjemput kami untuk mengadakan lawatan benchmark. InsyaAllah jika pandemik ini reda dan kita boleh merentas negeri, insyaAllah sampai. Kita pun kata orang lama dah tak keluar daripada daerah Marang ke daerah-daerah lain apalagi negeri Selangor. InsyaAllah perkongsian pada hari ini kita akan teruskan pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri ucapan saya sekali lagi merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Muhammad Azwan, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor, semua kepada dua pembentang kita yang bakal membentangkan amalan ataupun intervensi terbaik kita dalam menjayakan program kita pada hari ini. Semoga hubungan kolaboratif ini dapat kita teruskan pada masa akan datang. Jadi sekadar itu Tuan, terima kasih banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah kita sama-sama mendengar perkongsian amalan terbaik daripada sektor pembelajaran antara kedua-dua pejabat pendidikan daerah. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor
Puan Atika. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, saya teruskan. Rasa yang lain dengar kot ya. Mungkin ada masalah pada pengacara ya. Tapi yang saya dengar ya, Cik Zulkifli Muhammad, dengar ke suara? Boleh bos, teruskan bos. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Marang, Terengganu. Yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, iaitu Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran, rakan sejawat saya. Dan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Safa, Encik Zulkifli dan Puan Suhaili selaku Pegawai Pemulihan, Unit Pemulihan PPD Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Muhammad Halim bin Yatim, Encik Rozita bin Muhammad, Encik Hanafi bin Ngah selaku Barisan Penolong Pegawai Pendidikan Marang, Unit Pemulihan Khas PPD Marang. Yang dihormati Cikgu Elia Hernani dan Cikgu Zaliha, kedua-dua pembentang kita untuk amalan terbaik ya. Yang berusaha Barisan Guru Besar kedua-dua daerah Kuala Selangor dan Marang, Guru Pemulihan kedua-dua daerah Kuala Selangor dan Marang, penyelaras pemulihan khas bagi kedua-dua daerah, guru-guru di Pejabat Pendidikan daerah Marang dan Kuala Selangor. Tidak lupa juga ya yang memungkinkan pertemuan pada kita ya, ucapan terima kasih kepada unit USTP PPD Kuala Selangor ya, Barisan Pegawai kedua-dua daerah, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah ya, atas sokongan Tuan PPD, Tuan Haji Azwan ya. So alhamdulillah ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya, untuk kita satu perkongsian amalan terbaik di sektor pembelajaran dan khususnya unit pemulihan. Mengambil faktor yang telah disebutkan oleh Tuan PPD saya, iaitu ABC tadi ya. So kita ambil ABC tadi, ambil tanggungjawab ya. So kita berikan yang terbaik dan kita cipta sesuatu yang terbaik. So hari ini adalah pertemuannya, jadi saya kongsikan ya untuk PPD Kuala Selangor. Alhamdulillah kita merintis dalam perkembangan yang positif, belum mencapai tahap luar biasa tetapi berusaha untuk ke arah itu. Jadi sama-sama kita berkongsi untuk apa kerja buat kami di sektor pembelajaran di PPD Kuala Selangor yang boleh kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk satu perkongsian pengisian kita pada hari ini. Walaupun kita jauh kesan daripada keadaan pandemik ini, PKP ini, rupanya kita dekat dengan semua orang ya. Jauh secara fizikalnya tetapi kita lebih dekat dengan semua orang, mudah bertemu dengan semua orang dalam dunia digital ini. So ada hikmah dan kebaikannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya teruskan sedikit, saya buat sedikit present ya untuk PPD Kuala Selangor berkaitan dengan sektor pembelajaran untuk perkongsian kita pada hari ini. Cik Zul nampak ke slide? Boleh Cik. Okey, alhamdulillah ya. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kami di sektor pembelajaran ya menggunakan slogan prestige, iaitu prestasi terbilang, ilmu dijulang ya. Dengan menggunakan kata prestige, alhamdulillah ya, guru besar semua maklum ya. Kita mulakan prestige ini pada tahun 2016 ya, dilancarkan oleh pengarah ketika itu, dan tahun 2020 ya, 2021 ini cukup 5 tahun, 2021 kita tambah baik ya program prestige. Sedikit makluman untuk tuan-tuan dan puan, prestige itu prestasi terbilang, ilmu dijulang. Okay. Prestasi terbilang, ilmu dijulang tadi berdasarkan logo tadi ya, untuk makluman ya. Topi combo itu adalah lambang kejayaan. Lingkaran anak panah itu adalah merupakan kerja buat terancang mengikut garis masa bagi KPI. Dan lingkaran yang berlapis ini adalah menunjukkan bahawa, sekejap ya. Okey, lingkaran yang berlapis ini adalah semua unit berganding bahu, dan warna hijau itu menunjukkan suasana kerja dalam keadaan yang harmoni. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, fokus dalam prestige untuk pembelajaran ini ya, kita berfokuskan kepada 3 berdasarkan dengan naratif baru, iaitu kualiti kepimpinan pegawai ya, di kalangan pegawai sektor pembelajaran ya. Kita ada program untuk peningkatan kualiti pegawai kita sendiri.
Yang kedua, kualiti kepimpinan SLT dan MLT, dan seterusnya kualiti murid. Ya, so kita bergerak berdasarkan kepada 3 fokus utama ini. Ya. So daripada situ ya, untuk kualiti sektor pembelajaran ya, kita menggunakan 3 strategi, iaitu prestige bimbingan, prestige pengurusan dan prestige data. So dalam prestige bimbingan ini iaitu bengkel kemahiran coaching mentoring ya, ini kita akan buat terutamanya kepada pegawai-pegawai yang bukan SIC dan pegawai-pegawai yang baru. Ya, perlu menguasai kemahiran bimbingan sebab semua peranan pegawai di PPD sekarang adalah sebagai pembimbing. Jadi selari dengan itu kita mesti tingkatkan keupayaan di kalangan pegawai terlebih dahulu. Melaksanakan bimbingan berfokus, ya, kita setiap berdasarkan data ya, kalau tidak kita tak dapat kenal mana yang kita nak fokuskan. Dan kita ada menyahut seruan daripada Tuan PPD iaitu ikon prestige, di mana pegawai-pegawai SIC dan pegawai pembimbing mesti ada ikon prestige di kalangan guru. Begitu juga pegawai pemulihan ini, ya, bila kita melihat kita akan ada satu ikon prestige untuk guru pemulihan PPD Kuala Selangor. Itu sebagai kemenjadian dalam prestige bimbingan pegawai-pegawai di peringkat PPD. Begitu juga prestige pengurusan ya, selarilah PDCA dengan apa kita punya PKPPD kan ya, taklimat PSO, maklumat berpusat ini kita bangunkan selari ya, mendukung program yang bergiat di PPD Kuala Selangor di bawah sektor perancangan itu untuk maklumat berpusat. Dialog prestasi SPB ya, dialog prestasi di kalangan pegawai-pegawai ya, dipengurusikan oleh saya sendiri untuk menanyakan tentang prestasi program dan mata pelajaran untuk pegawai-pegawai ya. Alhamdulillah ya, setakat ini saya rasa lebih kurang 6 dah dialog prestasi bersama pegawai. Dan yang kelima ini adalah program jalinan jaringan. Sebab itu unit-unit giat untuk melaksanakan program jalinan dan jaringan sebagai kualiti kepimpinan pegawai-pegawai di sektor pembelajaran di PPD Kuala Selangor. Seterusnya kita ada prestige data, ya, menganalisis data mengikut unit taklimat akaun. Bagaimana saya merancang untuk membangunkan menganalisis data ini, di mana semua pegawai di unit SIC ya, yang juga memegang bimbingan dan pegawai meja perlu membentangkan analisis pencapaian SPM, dan yang terdekat ini perlu membentangkan analisis pentaksiran bilik darjah, dan mereka sendiri akan menyatakan apa intervensi yang akan dilaksanakan bersama dengan guru-guru dan JU-JU atau ketua-ketua panitia di peringkat sekolah. So mereka perlu membentangkan. Daripada sini saya akan dapat melihat iaitu keupayaan pegawai untuk menganalisis data dan berfokus kepada data driven itu tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ya, kita peningkatan kepada kualiti kepimpinan sekolah SLT dan MLT iaitu barisan guru besar, barisan JKMP dan barisan ketua panitia. Iaitu prestige pengurusan kurikulum, kita ada kunjung bantu, dan sekarang kita tengah ada baki sekolah yang kita fokuskan, kita tengah survey kepada sekolah yang setuju untuk kalau kunjung bantu secara digital ini. So kita offer kepada sekolah jika berminat untuk mengikuti kunjung bantu secara digital. Iaitu kita fokus di sini adalah kualiti pengurusan ini adalah fokus kepada 3.1 dan 3.1.2. Mesyuarat pengurusan kurikulum ya, PLC dialog prestasi. Ya, PLC dialog prestasi kita ni sebenarnya ada banyak cabangnya. Ada Uber untuk berjaya ya. Ya, ada program yang umum, ada program yang khusus, ada program berfokus. Maksudnya ada banyak jenis cabang dialog prestasi di sini. Dan kita akan adakan, sekarang kita berdasarkan data, kita akan ada kunjung kasih kepimpinan kurikulum ini. Yang keempat ini kita fokus kepada kunjung kasih PDPR ya. Kita nak tahu bagaimana sekolah melaksanakan PDPR, sekolah membuat kawalan terhadap guru-guru, terhadap PDPR-nya ya. Bagaimana amalan-amalan terbaik kepimpinan sekolah untuk kita kongsikan dengan kepimpinan-kepimpinan sekolah dalam daerah. Itu dalam prestige pengurusan kurikulum. Kita juga ada prestige PDPC dan PDPR. Ya, prestige PDPC, PDPR, kita ada kunjung bantu, kerana atas ini dan bawah ini dia selari, cuma fokus yang berbeza. Dan yang sekarang ini adalah kunjung kasih PDPR ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin pegawai PPD Marang ya, PPD Kuala Selangor mungkin sudah biasa dengan kunjung kasih PDPR, iaitu pegawai-pegawai kita ikut dalam meet guru-guru ya, dalam meet guru-guru yang kita masuk secara sukarela. Ya, kita tidak namakan guru mana yang kita nak masuk. Kita buat satu Google Form, kita sebarkan kepada sekolah, kita mohon cadangan pentadbir dan guru yang bersetuju untuk dilihat pengajaran dan pembelajarannya oleh pegawai PPD. Ya, sebab kita memegang justifikasi tidak membebankan guru. Jadi guru yang sukarela.
Rupa-rupanya alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ya, mungkin itu kekuatan kami di Kuala Selangor, barisan guru besar yang sangat komitmen membantu kami, barisan pengetua yang sangat membantu kami, ya, seumpama adik-beradik dalam melaksanakan kerja ini, sentiasa tolong-menolong, sentiasa mencari jalan untuk menambah baik, ya. Itu yang saya rasai di PPD Kuala Selangor. Jadi kunjung kasih PDPR ini telah mendapat permintaan yang tinggi, ya, dalam Google Form, ya. Pegawai macam berkelas sampai 2-3 nak masuk untuk melihat cikgu, tetapi untuk tidak mengecewakan cikgu-cikgu yang ingin kelasnya kita lihat, ya, untuk ditambah baik, alhamdulillah, ya, kita dapat menanganilah setakat ini, ya, untuk melihat PDPR oleh guru-guru, ya, dan ini adalah satu perkara yang saya nampak positif. So daripada situ juga kita dapat melihat amalan-amalan terbaik yang kita kembangkan, dan kita juga ada ikon prestige untuk guru-guru, bukan daripada aspek pemulihan saja, tetapi menyeluruh, ya, daripada pelbagai aspek hasil daripada kunjungan ini. Dan ada guru-guru yang kita lihat itu juga adalah guru-guru di bawah bimbingan SIC pun ada juga, jadi kita lihat sekali, jadi dia berjalan seiring. Seterusnya kita ada prestige digital, ya, prestige digital, perkongsian amalan terbaik bagi bahan-bahan pendigitalan, pengajaran pendigitalan bahan PDPR. Dalam keadaan sekarang ini, ya, saya tengah mengembangkan, melontarkan kepada pegawai-pegawai dan ucapan-ucapan saya kepada guru-guru juga, iaitu tentang pedagogi digital sekarang. Cikgu dah ada keupayaan tentang bahan-bahan digital, cikgu dah ada penguasaan tentang mengajar pelbagai idea, pelbagai medium, tetapi bagaimana pedagogi itu dilaksanakan? Bagaimana proses standard 4 itu berlaku dalam keadaan digital? Bagaimana untuk melibatkan penglibatan murid? Jadi kita sekarang mula bergerak ke arah yang saya sebut selalunya PDPR berkualiti. Ya, PDPR berkualiti maksudnya kita ke arah pedagogi yang menepati kita punya standard 4 STPM G2. Ya, pada saya di peringkat ilmu, cikgu dah cukuplah, dah setahun, dah belajar banyak perkara. Sekarang kita bergerak kepada keberkesanan pedagogi kita. Seterusnya adalah prestige data, ya. Pelaporan data PBD, SPM dan STPM, pelaporan PBD kita dah gerakkan, SPM dan STPM, dan kita ada bengkel headcount. Dan ini kita telah buat postmortem di peringkat sekolah. Dan yang terdekat kita akan buat postmortem pentaksiran bilik darjah kepada pentadbir sekolah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kualiti murid, ya. Kualiti murid, kita akan dalam proses peningkatan kualiti murid, ya. Kualiti murid kita ada prestige SPM, STPM, iaitu program sekolah fokus, program padat, ya. Program padat ni sebenarnya adalah program utama kami di daerah Kuala Selangor. Panitia daerah terbilang. Padat ni ringkasan kepada panitia daerah terbilang, ya. Di mana sekolah-sekolah GB pun ada di sini, ya. Mungkin kita berkongsi suatu masa nanti, ya. So program padat ini iaitu sekolah pengetua guru besar menjadi tuan rumah kepada mata pelajaran. Ini adalah sesuai dengan naratif baru iaitu bottom up, di mana pengetua yang menjadi tuan rumah, saya hurai sedikit untuk perkongsian, di mana pengetua dan guru besar yang menjadi tuan rumah akan memanggil panitia-panitia mata pelajaran tersebut di peringkat daerah dan berbincang dengan panitia apakah program peningkatan profesionalisme yang ingin kita buat, apakah program murid yang ingin kita buat. Jadi daripada sini kan kita di PPD tidak boleh buat program terus kepada murid. Jadi program murid kami sebenarnya adalah kerjasama daripada guru besar, majlis pengetua melalui program padat itu tadi. Dan kita juga ada bengkel prestige yang kita akan jalankan biasanya pada bulan 11 ni sebagai pecutan akhir kepada SPM itu nanti dan STPM. Seterusnya kita ada prestige PBD iaitu quiz prestige, ya. Ini kita akan jalankan insya-Allah dalam bulan 10 seperti tahun lepas pun kita buat, ya. So quiz prestige ini bermaksud kita nak memotivasikan murid-murid itu tadi sebab kualiti murid terutamanya murid-murid di peringkat sekolah rendah. Ya, ketika UPSR sudah tiada, murid-murid ini mungkin dalam keadaan belajar yang gelombangnya mendata di sekolah. Ya, sudah dalam keadaan mendata, dia mengulang rutin yang sama. Jadi di peringkat daerah kita akan buat satu bengkel, mula-mula dimulakan dengan pengajaran guru, lepas tu kita bagi kuis, lepas tu kita ada pemenang. Di peringkat daerah yang besar, biasanya lepas kita buat quizzes, Google Form dan sebagainya, dan menunjukkan murid aktif. Jadi murid ini ada persediaan. Minggu depan ada program sains di peringkat daerah. So hari ini kena belajar topik-topik mana supaya untuk boleh membolehkan mengikuti. So, bertujuan untuk memotivasikan murid itu tadi. Ya, bagi program literasi numerasi kita ada saringan pra dan sebenar, ya. Ini yang saya minta sendiri daripada pegawai. Kita jangan tunggu sebenar untuk hasil, sekolah mesti laksanakan pra dulu dengan instrumen oleh sekolah itu sendiri, tak perlu kita tetapkan supaya sekolah ada melihat perkembangan murid dari masa ke semasa. Dan kita pun ada quiz prestige lari dengan program quiz prestige ni. Okay.
Seterusnya kita ada Prestige Nur yang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, iaitu program Celik Al-Quran. Ini di bawah JCOF ada banyak, tetapi yang kita fokuskan dua, Celik Al-Quran dan Adab dan Nilai ya. Alhamdulillah ya, tahun 2019 tak salah ya. 2019 ya. PPD Kuala Selangor, program Celik Al-Quran adalah yang pencapaian peratusan yang terbaik lah di negeri Selangor. Ya, kesan daripada kita gerakkan ya, dialog-dialog bersama guru besar dan guru-guru agama di sekolah ya, untuk meningkatkan. Sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu program pemulihan di peringkat daerah ya, untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah lebih kurang begini cartagan kami di peringkat daerah ya. Kita ada pertandingan inovasi yang bawah, yang pelan ni saya tak sentuh lah sebab ini memang program yang di peringkat negara ya. Cuma kita ada inovasi pemulihan ya. So, dan kita juga ini secara digital lah ya, secara digital inovasi kita, mungkin kita akan buat learning walk begitu ya, pergi ke bilik-bilik ya. Okey. So bilik-bilik itu dalam bentuk folder dan kita ada penilaian. Nanti saya mohon di kalangan guru-guru kita menilai supaya guru-guru kita melihat semua bilik itu tadi. Ya, melihat punya hasil inovasi yang rakan-rakan kita buat ya, dalam kita sesuaikan daripada aspek digital. Dan ini adalah pentaksiran ya. Dan ini adalah pentaksiran September, Mei September. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun sama ya. Cuma kita ada lain-lainnya di sinilah ya, kunjung bantu bimbingan ya, kunjung kasih ya, dan program jalinan jaringan pada hari ini. So tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah sedikit perkongsian daripada saya, daripada PPD Kuala Selangor ya, berkaitan dengan kerja buat kami lah ya di sektor pembelajaran dalam fokus kami untuk memajukan daerah. Jadi akhir kata daripada saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas semua warga PPD Marang ya, daripada Tuan PPD ya, dan Timbalan PPD Pembelajaran ya, kerana menyahut jemputan kami untuk sama-sama kita berkongsi. Dan saya nampak di sini adalah satu peluang ya, bukannya program pemulihan ini satu titik akhir dalam pertemuan kita. Ini adalah satu peluang untuk kita berkongsi pelbagai perkara. Ada banyak lagi program-program di sektor pembelajaran yang mungkin kita boleh kongsikan antara PPD Kuala Selangor dan PPD Marang. Bagi pihak saya dan mewakili rakan-rakan di PPD, mewakili sahabat-sahabat saya, guru-guru besar daerah Kuala Selangor dan guru-guru di Kuala Selangor, ya, sepanjang perjalanan program ini jika ada salah dan silap, saya memohon ampun dan maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan atas pembentangan sebentar tadi. Demikianlah tadi beberapa perkongsian amalan terbaik sektor pembelajaran di daerah Kuala Selangor. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Marang, untuk berkongsi pula amalan terbaik sektor pembelajaran di Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Atikah Suki. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mat maula wa ni'man nasib. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah Marang. Yang saya hormati rakan sejawat saya, Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Daerah Kuala Selangor, serta sahabat-sahabat rakan-rakan daripada unit pemulihan khas PPD Marang dan PPD Kuala Selangor, juga sahabat-sahabat SIC daripada PPD Marang, dan saya ternampak Tuan Haji Zaharuddin tadi ya, iaitu pegawai daripada Lip App Servis Sediaan Berhad, iaitu mewakili Sekolah Amanah, di mana Cikgu Zaleha ini adalah daripada Sekolah Amanah, guru-guru besar daerah Kuala Selangor, guru-guru pemulihan daerah Marang, guru-guru pemulihan daerah Kuala Selangor, serta guru Bahasa Melayu tahun 1 daerah Marang, serta semualah guru-guru yang mengikuti taklimat kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, rakan sejawat saya, dan tahniah Tuan di atas pembentangan yang cukup orang kata hebatlah, program-program yang berjalan di PPD Kuala Selangor. Jadi insya-Allah saya tidak akan mengambil masa yang panjang lah
memandangkan Tuan PPD, dua-dua Tuan PPD sudah membuat orang kata ucap utama, kemudian Tuan Timbalan, dan saya akan mengambil seringkah mungkin. Saya harap cikgu bersabarlah. Pertama saya nak saya tidak ada PowerPoint lah Atikah ya. Jadi saya nak kemukakan satu kaedah ataupun satu perkongsian yang telah kami buat di daerah Marang dengan beberapa buah sekolah, terutamanya berkaitan dengan guru pemulihan khas lah. Jadi sepanjang saya membuat pemantauan dan perkongsian dengan guru pemulihan khas ini, saya telah memperkenalkan satu program yang dipanggil Quality Assurance. Quality Assurance ini ialah satu program di mana saya telah membuat satu cadangan lah ke beberapa sekolah, dan kita telah ada sekolah rintih di daerah Marang, iaitu SK Seberang Marang yang telah menyambut cabaran untuk menggunakan program Quality Assurance. Quality Assurance ini ialah satu program di mana kita meletakkan bahawa pelajar yang hadir ke sesebuah sekolah itu daripada tahun 1 hingga tahun 6 selama 6 tahun pembelajaran, mereka diberi jaminan kualiti, di mana mereka diberi jaminan kualiti mereka akan dapat paling kurang pun iaitu dapat menguasai membaca, menulis dan mengira. Jadi itu adalah satu program yang dipanggil Quality Assurance, jaminan kualiti. Di mana ada satu sekolah telah membuat sambutan dan menjadi kajian rintih kita. Mulai tahun depan mereka akan mengeluarkan tagline tersebut kepada ibu bapa dan memberi jaminan bahawa anak-anak yang tidak ada kecacatan ataupun keelatan dari segi kognitif, mereka pasti akan dapat menguasai 3M apabila selesai keluar daripada sekolah tersebut. Itu merupakan satu cabaran lah, dan ada sekolah yang sanggup mengambil cabaran tersebut. Saya terlupa tadi minta maaf kepada pembentang kita ya, Cikgu Elia Hanani Muhammad Arif, guru pemulihan khas SK Ijuk, dan juga Cikgu Zaleha ya. Abdul Rahman, guru pemulihan khas SK Katapai. Cikgu Zaleha ni saya biasa dah kenal dah dengan dia, dan dia merupakan guru inovasi lah yang sentiasa membuat inovasi dalam pemulihan khas. Dan untuk pengetahuan semua warga taklimat kita pada petang ini, di mana guru pemulihan merupakan bagi saya lah guru spesialis, merupakan unsung hero, di mana guru yang jarang orang kata di-highlightkan di sekolah sebelum ini. Tetapi mereka ini merupakan guru yang pakar dalam bidang pendidikan. Sebagaimana Tuan Haji Muhammad Azwan sebut tadi ya, bukan guru yang biasa. Sebab tidak semua guru boleh mengajar pemulihan. Pemulihan ini merupakan proses, kalau dalam istilah bahasa Inggeris, restoration, membaik pulih ya. Iaitu di mana dia membaik pulih pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasai bacaan, menulis, mengira sehingga mereka boleh menguasai. Jadi kebanyakan guru pemulihan ini adalah pakar. Kalau kita buat analoginya sebagai seorang doktor dan juga sebagai seorang jurutera lah. Doktor dia merawat dan membaik pulih orang sakit. Kalau jurutera dia membuat dan membaik pulih jentera-jentera dan mesin-mesin yang berat. Tetapi cikgu pemulihan dia memulihkan pelajar-pelajar yang tidak berupaya dari segi untuk menguasai 3M. Dan saya juga mencadangkanlah kepada guru-guru pemulihan di daerah saya, di mana saya mencadangkan agar mereka menggunakan satu pendekatan selain daripada Quality Assurance tadi. Kita ada juga satu program yang dipanggil The Juren Trilogy. The Juren Trilogy ini ialah Dr. Joseph Juren, kalau kita melihat kepada Dr. Joseph Juren, ialah merupakan dipanggil Father of Quality, iaitu bapa kepada quality control. Jadi dalam The Juren Trilogy ini yang diperkenalkan pada tahun 1986, di mana terdapat 3 step proses untuk memulihkan sesuatu organisasi, sesuatu insan untuk menjadi yang terbaik. Jadi saya ada juga memberitahu kepada guru-guru pemulihan di mana menggunakan konsep The Juren Trilogy ini, iaitu yang pertama quality planning, yang kedua quality control, yang ketiga quality improvement. Menggunakan kaedah ini di mana merancang untuk membuat satu inovasi dalam pemulihan supaya berlakunya satu inovasi yang orang kata dapat melahirkan kualiti yang baik pada pelajar-pelajar mengikuti kelas pemulihan. Kemudian quality control ni semasa mereka membuat inovasi tadi, mereka melihat
mereka mengawal proses tersebut dan kemudian quality improvement. Jika ada kelemahan, mereka akan baiki balik. Dan saya tertarik di sebuah sekolah di daerah Marang ini, di mana ada sekolah yang telah memperkenalkan tagline untuk guru pemulihan, iaitu celek huruf bukanlah anugerah. Dia kata celek huruf bukanlah anugerah, tetapi adalah menjadi hak setiap kanak-kanak. Maksudnya guru mesti berjaya setidak-tidaknya melahirkan pelajar yang boleh menguasai TKM. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya rasa sudah panjang lebar lah tu. Jadi selamat berkenalan sekali lagi kepada sahabat saya Cik Muhammad Tauhid ni. InsyaAllah sebagaimana jemputan Tuan PPD nanti, jika ada kelapangan, insyaAllah saya akan bersama dengan rombongan daripada PPD Marang, kita akan menziarahi PPD Kuala Selangor. Kita akan melihat di mana inovasi-inovasi yang berlaku di sekolah dan juga di PPD untuk dijadikan perkongsian pintar. Jadi saya serah kembali kepada Cikgu Atikah untuk program seterusnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Marang atas perkongsian amalan terbaik sektor pembelajaran sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan acara, izinkan saya memperkenalkan latar belakang pembentang kita yang pertama. Beliau merupakan seorang guru yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Ijuk, telah berkhidmat sebagai guru pemulihan khas selama 13 tahun dan beliau merupakan anak jati kelahiran Muar Johor. Beliau pernah menjadi ahli panel dalam kolokium amalan pengajaran dan pemudahcaraan PDPC terbaik daerah Sabak Bernam pada tahun 2019. Pada tahun 2019 juga, beliau mewakili daerah Sabak Bernam bagi perkongsian hasil inovasi peringkat negeri Selangor menerusi bahan bantu mengajar bertajuk Siapa Saya. Beliau juga pernah mewakili ahli jawatan kuasa daerah bagi pembentangan PDPC terbaik, pendidikan khas dan pemulihan khas peringkat negeri Selangor pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan modul Abi Balis, adik bijak baca tulis yang mengandungi kemahiran pemulihan khas dan modul itu terbukti berjaya menghasilkan murid berkemahiran pemulihan khas lancar membaca. Di sepanjang perkhidmatan, beliau menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2012 dan 2016. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacitanya menjemput guru hebat kita, Cikgu Ilya Hernani binti Muhammad Arif, untuk membentangkan perkongsian amalan terbaik PDPR dengan menggunakan kaedah Google Form. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Atikah Miti Subhi. Yang berbahagia Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang. Yang berbahagia Barisan Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang. Yang berusaha pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang, yang berusaha Barisan Penolong PPD Unit Pemulihan Khas Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang, yang berusaha Barisan Guru Besar Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang, dan yang dikasihi rakan-rakan guru pemulihan khas, penyelaras pemulihan khas Daerah Kuala Selangor dan Daerah Marang, serta hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita Alhamdulillah pada petang ini dapat kita berkongsi dan berkumpul bagi perkongsian amalan terbaik PDPR menggunakan kaedah Google Form. Terutamanya bagi murid pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Ijuk. Okey, di sini saya ada. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, Google Form itu sendiri adalah satu aplikasi yang kita gunakan yang mana dia disertakan bersama dengan Google Drive. Kemudian Google Form juga adalah salah satu borang maya. Okay, nampak tak saya punya ni? Sekejap ya.
Okay, Google Form juga adalah salah satu borang maya yang membolehkan kita mendapatkan maklumat tertentu yang dikumpul daripada responden ya. Okey, responden di sini yang sudah tentulah di kalangan ibu bapa, penjaga serta murid pemulihan khas itu sendiri. Baiklah, di sini walau bagaimanapun saya telah cuba menggunakan pelbagai kaedah untuk menjalankan pembelajaran murid-murid pemulihan khas seperti Kahoot, WordWall. Namun begitu pada saya Google Form itu sendiri adalah yang terbaik untuk murid-murid di sekolah saya. Okay, di sini saya sertakan kelebihan Google Form dalam PDPR murid pemulihan khas. Okay, yang pertama dari segi pengumpulan maklumat iaitu profil murid pemulihan khas iaitu yang seperti yang kita lakukan lampiran 4 dan juga borang pencalonan murid ke kelas pemulihan khas lampiran 3. Okay, kenapa saya buat bulatan dan ada 4? Okay, ini adalah 4 kelebihan ini adalah perkara yang kita akan lakukan setiap tahun kalau kita gelar guru pemulihan khas atau penyelaras pemulihan khas, inilah rutin seharian setahun. Maksudnya rutin tahunan kita. Yang mana macam saya pengalaman selama 13 tahun, inilah yang akan saya gunakan. Namun begitu, apabila berlakunya wabak COVID-19 ni, pembelajaran berlaku di rumah. Jadi guru terpaksa memikirkan cara atau menggunakan kaedah lain untuk mendapatkan maklumat. Jadi dengan adanya Google Form ini, dia memberi kelebihan yang mana pengumpulan maklumat itu boleh tetap boleh dilakukan. Okey, yang kedua, melalui Google Form juga kita tetap boleh menjalankan saringan, ujian diagnostik untuk membina soalan bagi saringan yang mana kita berfungsi untuk mengukur tahap penguasaan murid kita. Okey, yang ketiga kelebihan Google Form yang saya dapati ialah dari segi analisa maklumat yang mana melalui Google Form itu sendiri dia sudah menentukan tahap penguasaan murid pemulihan khas kita yang mana dia Google Form itu sendiri sudah mempunyai jalinan dengan Google Sheet untuk lampiran output. Maksudnya cikgu hanya lihat pada summary itu dan cikgu boleh lihat peratus bilangan murid pemulihan cikgu yang tidak menguasai dan sudah menguasai. Dan perkara yang keempat sudah tentulah apabila kita mengumpul maklumat, kita sudah menjalankan ujian saringan, ujian diagnostik, kita sudah menganalisa maklumat murid kita, kemahiran murid kita dan akhir sekali ialah proses penyediaan RPH dan juga BBM. Okey, penyediaan BBM di sini ialah inilah fungsinya. Maksudnya kita membina Google Form, kita membina dengan menggunakan Google Form kita dapat membina latihan, kuis yang mana dia berdasarkan tahap penguasaan murid pemulihan khas. Okey, di sini saya sertakan ini adalah kelebihan yang saya nyatakan tadi. Yang pertama ialah borang pengumpulan maklumat dari segi lampiran 3 dan lampiran 4 yang mana di dalam Google Form tu kita boleh transform, kita boleh pindahkan dalam bentuk borang kepada Google Form yang mana sekarang ni Google Form ni boleh dikatakan sebagai borang maya. Seterusnya yang kedua ialah saringan. Ini adalah contoh saringan yang saya jalankan kepada murid pemulihan saya di sekolah Ijo apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni kan. Jadinya di sini saringan ni kita boleh jalankan, kita boleh buat 4 set lah yang mana cikgu boleh sediakan mengikut konstruk. Seperti yang kita sedia maklumlah, murid kita tidak boleh dalam satu hari kita terus jalankan ke 12 konstruk. Mustahil kan. Jadi kita bahagikan kepada 4 ataupun 3 set. Maksudnya konstruk 1 hingga konstruk 3, kemudian sambung konstruk 4 hingga konstruk 6 dan seterusnya sehinggalah konstruk 12. Dan melalui Google Form juga kita boleh menetapkan hari dan juga masa untuk murid kita menjawab saringan dan juga ujian tersebut. Baiklah, apabila cikgu telah menjalankan saringan seperti yang di bawah ialah lampiran analisa maklumat yang mana cikgu akan dapat lihat peratus murid cikgu yang telah menguasai dan juga di mana kelemahan murid yang perlu kita perbaiki. Dan yang keempat ialah seperti yang saya katakan tadi ialah penyediaan kuis dan juga latihan ya. Baiklah, ini adalah kelebihan seterusnya apabila kita menggunakan Google Form dalam PDPR untuk murid pemulihan kita ya. Okey, mengapa saya menggunakan istilah mudah dan juga mesra? Okey, di sini adalah saya ingin mengajak rakan-rakan guru yang mendengar pada hari ini supaya tidak merasakan aplikasi ini adalah sesuatu yang
sesuai untuk golongan muda. Ya, untuk maklumat rakan-rakan guru semua, aplikasi Google Form ni sangat mesra pengguna ya. Dia boleh digunakan oleh pelbagai lapisan ya. Siapa-siapa saja boleh buat dengan syarat guru tersebut mengetahui cara nak membina soalan dalam Google Form tersebut. Okey, mudah. Okey, pertama saya ambil kelebihan iaitu mudah diaplikasikan, yang mana dia hanya menggunakan telefon pintar dan juga computerable untuk guru untuk penjaga, ibu bapa dan murid itu mengisi maklumat yang kita telah beri. Kemudian mudah diakses lah, ke mana dia mudah saja boleh digunakan. Maksudnya cikgu berada di rumah, cikgu menyediakan soalan dan murid cikgu berada di rumah ya. Maksudnya kita menjaga penjarakan sosial. Orang kata stay at home kan. Maksudnya cikgu berada di rumah, murid cikgu berada di rumah. Tetapi cikgu masih lagi boleh menjalankan PDPR tanpa cikgu memberikan modul ataupun tanpa cikgu bergerak ke rumah murid untuk memberikan bahan-bahan lah. Baiklah. Seterusnya, kelebihannya ialah mudah dipelajari ya. Maksudnya kelebihan Google Form ni kita boleh belajar daripada bengkel, daripada YouTube dan juga perkongsian video rakan guru lah. Maksudnya contoh kalau di sekolah cikgu ada guru yang mahir dalam bidang ICT. Jadinya cikgu boleh minta, mungkin kalau kita belajar daripada YouTube kita kurang mahir. Kita tak faham dengan bahasanya, tetapi mungkin dengan adanya perkongsian video dengan rakan guru kita yang kita dah kenal dia, mungkin dia boleh bantu, dia menyediakan video dan kita boleh lihat berulang kali apabila kita nak membina soalan ataupun kuis. Dan seterusnya sudah tentulah dia mesra pengguna. Okey, mesra pengguna di sini maksudnya apabila ibu bapa ataupun murid hanya menekan pada pautan tersebut, segala maklumat dan juga latihan dan soalan mereka boleh jawab. Baiklah, sudah tentulah ya, setiap apa yang baik tu mesti ada sedikit kekangan ya. Di sini saya lihat kekangan, tetapi kekangan ni tidaklah terlalu besar sehingga menyebabkan kita tak boleh nak menggunakan Google Form dalam PDPR ya. Sedikit kekangan lah di sini yang saya lihat, dia adalah simbolnya agak terhad. Yang mana apabila kita nak menggunakan ataupun kita nak membina soalan matematik, boleh dengan kaedah kita copy dan paste, sebab simbol di dalam Google Form itu sendiri dia sedikit terhad lah ya untuk simbol matematik. Dan kemudian untuk forum online yang mana dia tidak boleh digunakan secara terus. Namun begitu di sebalik kekangan ni ada juga kelebihan yang mana apabila cikgu berikan soalan ataupun kuis kepada murid, kita boleh berbincang pada hari seterusnya. Pada keesokan harinya untuk PDPR seterusnya kita boleh menggunakan bahan yang sama, Google Form tersebut untuk kita menjalankan latih tubi ataupun berbincang soalan. Baiklah. Okey, di sini saya nyatakan sedikit bilangan penggunaan Google Form berdasarkan murid merespon, murid menjawab soalan kuis dan juga latihan yang telah saya beri ya. Okey, di sini saya ambil unjuran daripada Januari, bulan Mei, Jun, Julai dan Ogos. Okey, jika rakan-rakan guru lihat di sini pada bulan Januari sedikit, penggunaannya sedikit ya, untuk penggunaannya sedikit bagi murid menjawab Google Form. Baiklah. Kalau dilihat ada 3 yang mana kelas saya merangkumi 3 kelas, 2 UM, 2 UKM dan juga 3 USM. 2 UM bilangan muridnya 8 orang, 2 UKM 8 orang dan 3 USM adalah seramai 10 orang. Baiklah, rentetan daripada bulan 1 tu apabila sekolah sesi persekolahan bersemuka, saya telah berbincang bersama guru kaunseling sekolah saya SK Ijuk atas nasihat Puan Guru Besar. Kami telah mengadakan satu motivasi keibubapaan bersama penjaga dan juga murid pemulihan khas tentang peranan dan juga kepentingan ibu bapa apabila berlaku pembelajaran di rumah. Dan alhamdulillah hasil daripada motivasi tersebut apabila sekali lagi diumumkan PKP pada bulan Mei, Jun, pada bulan Mei tersebut, saya lihat ibu bapa dan juga murid di sekolah saya telah pun bersedia dengan kaedah pembelajaran baru yang digunakan oleh semua guru di SK Ijuk. Sangat banggalah, maksudnya di situ kalau dilihat dari segi graf di sini pada bulan Jun, Julai dan sekarang bulan Ogos, boleh dikatakan kesemua murid saya menjawab soalan dan juga latihan yang diberi menggunakan kaedah Google Form.
Baiklah, di sini ialah tahap penguasaan kemahiran murid pemulihan saya. Ini saya ambil secara random 9 daripada 26 murid, terdiri daripada tahun 2, tahun dan juga tahun 3 ya. Untuk yang berwarna hijau tu adalah konstruk awal murid yang sebelum saya menggunakan Google Form dan juga menjalankan kelas bacaan menggunakan modul Abi Balis saya. Ini adalah konstruk awal mereka. Dan apabila saya menggunakan kaedah Google Form dan juga untuk kuis dan latihan serta menggunakan serta kelas bacaan saya berjalan, hasilnya ialah konstruk murid semakin meningkatlah. Maksudnya murid semakin menguasai kemahiran dalam konstruk pemulihan dan juga konstruk Linus. Baiklah, di sini ialah contoh kuis Google Form yang telah saya sediakan, yang saya berikan kepada murid. Setiap apabila kelas, biasanya saya akan beri dalam seminggu sebanyak 2 kali lah. Saya menggunakan kaedah Google Form untuk perkataan dan kebiasaannya pada hari Jumaat saya akan buat lagi satu Google Form dalam bentuk pemahaman. Dan apa yang menarik apabila kita menggunakan Google Form ni, murid kita boleh membuat ulang kaji yang mana cikgu boleh letakkan video yang cikgu hasilkan sendiri ataupun video daripada mana-mana guru pemulihan khas untuk mereka untuk mereka ulang kaji dulu sebelum menjawab soalan. Mereka nak pilih mana gambar berdasarkan mengeja gambar dengan betul, menulis gambar dengan betul. Mereka boleh melihat dahulu video yang kita dah flash dekat bahagian atas tu. Apabila mereka dah lihat, dah ulang kaji, barulah mereka boleh menjawab soalan yang kita sertakan di bahagian bawah. Itu sangat menariklah yang merupakan salah satu kelebihan Google Form yang mana kita boleh letakkan pautan video di bahagian atasnya. Baiklah, seperti biasa kita guru pemulihan memang sangat pemurah lah. Kita mesti akan, biasanya untuk murid pemulihan di kelas kristal saya akan minta ibu bapa screenshot setiap jawapan mereka supaya saya dapat memberi kata-kata motivasi kepada murid saya lah. Walaupun murid saya tak dapat melihat murid saya waktu mereka menjawab, tetapi apabila kita memberikan kata-kata hikmah ni ataupun kata-kata semangat ni, mereka sangat seronok. Baiklah, di sini ialah saya jalankan sedikit kajian bersama penjaga ibu bapa murid pemulihan khas untuk saya menjalankan kelas bacaan menggunakan modul Abi Balis saya. Okay, di sini saya menggunakan Google Form untuk mendapatkan respon daripada ibu bapa yang mana melalui Google Form ni sendiri seperti yang saya katakan tadi, dia sudah ada jaringan lah di antara peratusan ni. Di sini saya dah dapat lihat berapa murid saya yang belum menguasai huruf kecil, huruf besar, membaca, berapa bilangan murid yang masih lagi memerlukan latitude B membina. Di sini sangat mudah. Dan saya juga bertanyakan kepada ibu bapa apakah kaedah yang sesuai. Rata-rata ibu bapa bersetuju untuk menyediakan modul dan alhamdulillah berkat daripada modul Abi Balis ni atas kepercayaan yang diberi, saya pun dapat menyediakan modul Abi Balis dan kemudian kami telah memperbanyakkan dan beri kepada semua murid pemulihan saya menggunakan modul Abi Balis untuk PDPR. Selain daripada menggunakan Google Form. Okay. Di sini yang keempat tu kalau cikgu lihat ialah waktu online. Maksudnya sebelum saya memulakan kelas bacaan, saya bertanya dulu kepada ibu bapa waktu yang sesuai untuk ibu bapa dapat menyediakan gadget, capaian internet kepada anak-anak mereka lah. Dan ini adalah peratusnya yang mana ibu bapa sendiri mengisi hari yang mereka sesuai untuk menyediakan, yang mereka berkeupayaan menyediakan gadget untuk kelas bacaan bagi modul Abi Balis saya. Okey, dan alhamdulillah berkat daripada dapatan Google Form itu tadi, saya telah dapat menjalankan kelas bacaan modul Abi Balis saya. Yang mana kelas bacaan ni saya jalankan setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Cuma hari Isnin hingga hari Jumaat saya jalankan pada waktu pagi dan pada hari Sabtu dan Ahad saya jalankan di sebelah petang. Kerana Sabtu dan Ahad muridnya agak ramai kerana kita pun sebenarnya saya dapati di sini ialah ramai ibu bapa yang telah bekerja ya, sejak PKP yang ketiga ni ada ibu bapa yang telah bekerja. Jadi mereka yang biasanya Sabtu Ahad ni adalah ibu bapa, saya khususkan untuk ibu bapa yang bekerja. Pada awalnya kelas bacaan ni hanyalah 10 minit tetapi sekarang ni dah masuk bulan yang ke-4.
Bulan yang keempat ni saya panjangkan sikit masanya. Seorang murid tu saya akan call ataupun video call Google Meet, secara Google Meet selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Dan alhamdulillah inilah antara wajah-wajah ceria anak-anak murid saya yang mana mereka memang seronok apabila kita dapat bersemuka secara Google Meet, mereka sangat seronok. Ya, okey, dan saya menjalankan kaedah Google Meet dan video call dan juga secara panggilan biasa mengikut kepada keupayaan ibu bapa tersebutlah. Baiklah. Okey, seterusnya ialah keberkesanan kaedah Google Form. Ini adalah antara keberkesanan lah yang mana saya menanyakan kepada ibu bapa, adakah penggunaan ibu bapa bersetuju penggunaan Google Form dalam kuis dan juga latihan dapat membantu, dan alhamdulillah kesemua ibu bapa menyatakan bahawa mereka sangat bersetujulah untuk menggunakan kaedah Google Form dalam latihan dan juga kuis bagi membantu PDPR anak-anak di rumah. Dan ini adalah saya bertanyakan sama ada murid kelas Crystal, kelas pemilihan saya itu seronok, dan rata-rata menjawab seronok, cuma 3.8%, satu daripada 25 orang yang menyatakan dia berasa tidak happy, tak seronok sebab capaian internet dia kurang. Itu dia punya jawapan lah. Dan kemudian ini saya tanya mengenai kekangan, dan rata-rata 23.1% tu adalah mengatakan ya kerana capaian internet di rumah mereka agak kurang, jadi itu yang dikekangan sedikit. Tapi walaupun kekangan, mereka masih boleh menjawab soalan dan juga latihan kerana Google Form itu sendiri sebenarnya aplikasinya agak ringan berbanding dengan aplikasi yang lain. Baiklah, selain daripada itu, dengan menggunakan Google Form juga, kita sebagai guru pemulihan khas boleh merekod tahap penguasaan murid kita dengan menggunakan Google Form, yang mana apabila cikgu mengisi tahap penguasaan murid dah sedia ada dah. Bahagian summary tu cikgu akan lihat berapa peratus murid yang telah menguasai, berapa peratus murid yang belum lagi menguasai, dan di situ cikgu dah boleh fikirkan apakah cara yang cikgu perlu lakukan terhadap murid-murid yang belum lagi menguasai konstruk ataupun kemahiran tersebut. Jadi saya rasa kepentingan Google Form dalam PDPR sewaktu tempoh kita berada di rumah ni sangatlah membantu, sangat-sangat membantu, terutamanya bagi kita guru pemulihan khas yang mana kita pun sendiri ada banyak tugasan lain, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi boleh menumpukan atau memberikan latihan dan kuis-kuis yang mampu untuk meningkatkan tahap penguasaan murid kita. Saya rasa itu sahaja perkongsian amalan terbaik PDPR yang saya gunakan untuk murid pemulihan khas di sekolah SK Ijuk. Namun begitu, penggunaan Google Form ini juga bukan sahaja digunakan untuk murid-murid pemulihan khas di sekolah saya, malah ianya juga turut digunakan oleh rakan-rakan guru di sekolah kebangsaan Ijuk untuk membina soalan, merekod penghantaran tugas murid, dan juga dari segi sistem e-kehadiran di SK Ijuk juga direka menggunakan Google Form dan kemudian dijana ke dalam data studio. Okey, baiklah, saya rasa itu saja perkongsian. Mohon maaf andai ada tersalah kata, terlanjur bahasa sepanjang perkongsian amalan PDPR itu tadi. Semoga usaha yang baik daripada kita guru-guru pemulihan khas seluruh daerah Kuala Selangor dan juga daerah Marang mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mampu untuk melahirkan anak-anak pemulihan khas yang berjaya di dunia ataupun berjaya di akhirat, insya-Allah. Terima kasih juga diucapkan kepada PPD Kuala Selangor atas kepercayaan, dan juga terima kasih diucapkan kepada Barisan Pentadbir SK Ijuk atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ilyah Hernani binti Muhammad Arif. Demikianlah tadi perkongsian yang dapat kita pelajari daripada Cikgu Ilyah. Kita sendiri mendengar bagaimana beliau berjaya menarik minat murid pemulihan khas untuk mengikuti kelas beliau semasa PDPR, dan seterusnya murid itu dapat dipulihkan. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada Cikgu Ilyah.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada pembentang kita, Cikgu Ila Irani binti Muhammad Arif atas perkongsian amalan terbaik PDPR menggunakan kaedah Google Form. Para hadirin sekalian, bukan hanya satu tetapi dua perkongsian amalan terbaik PDPR yang akan dibentangkan dalam jaringan bijak program pemulihan khas kita pada hari ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan pembentang kedua kita yang dijemput khas jauh dari daerah Marang, Terengganu. Beliau merupakan seorang guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 31 tahun. Beliau menerima anugerah Guru Inovatif Negeri Terengganu berkumpulan pada tahun 1993. Pada tahun 2010, beliau menjadi pembentang semasa Konvensyen Pendidikan Negeri Terengganu kali ke-6. Beliau juga menjadi pembentang seminar Linus di BTPN. Guru ini merupakan jurulatih utama negeri dan daerah sejak 2009 dan menjadi jurulatih kebangsaan bermula 2009 sehingga 2012. Beliau merupakan middle leader sekolah amanah dari 2018 sehingga kini dan juga merupakan pembentang webinar Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah menerima beberapa anugerah seperti berikut. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2000, 2012 dan 2020. Pada tahun 2011, beliau dinobatkan sebagai Guru Unggul Negeri Terengganu Anugerah Exxon Mobil dan juga menerima Anugerah Guru Pemulihan Terbaik Daerah Marang pada tahun 2014 dan Anugerah Guru Inspirasi Terbilang Daerah Marang pada tahun 2016. Pastinya para pendidik sudah tidak sabar lagi untuk mendengar perkongsian dari pembentang kita yang kedua. Dengan itu, majlis segala sukacitanya menjemput Cikgu Zaliha binti Abdul Rahman dari Sekolah Kebangsaan Wakaf Tapai Terengganu untuk membentangkan perkongsian amalan terbaik PDPR. Majlis dengan ini mempersilakan. Cikgu Zaliha boleh open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator Cikgu Atikah binti Muhammad Subhi. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nawawi bin Rani, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Encik Mak Al-Huda bin Muhammad Anafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Safa bin Muhammad Said, Encik Zulkifli bin Mamat, Puan Siti Suhaili binti Sarif, selaku Barisan Penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, Unit Pemilihan Khas. Yang berusaha Encik Muhammad Halim bin Yatim, Encik Rozita binti Muhammad, Encik Hanafi bin Ngah, selaku Barisan Penolong Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Unit Pemilihan Khas. Yang dihormati rakan saya, Cikgu Helia Hernani binti Muhammad Arif, selaku pembentang pertama dari Guru Pemilihan Khas Sekolah Kebangsaan Ijuk Kuala Selangor. Yang dihormati guru-guru pemilihan khas, guru-guru pegawai-pegawai pendidik Kuala Selangor dan PPD Marang, tuan-puan guru besar, guru pemilihan khas, penyelaras pemilihan khas dan para pendidik dari daerah Kuala Selangor dan daerah Marang, Terengganu. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak PPD Marang dan PPD Kuala Selangor yang telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk bersiaran, berkongsi amalan terbaik PDPR untuk beri nilai tambah kepada guru-guru dan murid-murid bagi mencipta kejayaan dalam sesi jaringan bijak program pemilihan khas bersama antara PPD Kuala Selangor dan PPD Marang. Saya dengan seberapa daya upaya saya akan ambil tanggungjawab yang diamanahkan bagi menyalurkan pengkongsian inovasi bagaimana kaedah baca tok dilaksanakan. Dan saya berharap tuan-puan tidak jemu bersama saya hingga
ke penghujungnya. Okay, saya akan memperkenalkan kaedah baca tok, di mana kaedah ini murid-murid akan menguasai sebanyak 24 kemahiran program pemulihan khas dalam masa 1 hingga 2 jam sahaja ataupun dalam masa 40 minit. Sebelum kita perkenalkan kaedah baca tok, kita tengok dulu apa masalah sebelum kita perkenalkannya. Kenapa kemahiran suku kata tertutup sukar dikuasai? Kerana pertama, murid belum mantap dalam menguasai kemahiran suku kata terbuka. Contohnya masih tertukar huruf B dan D. B dan D saya kongsi sekejap. B garis dulu baru bulat. D bulat dulu baru ni. Ni penting untuk murid pilihan kita. M dan N, S dan H. Seterusnya murid-murid masih tertukar bunyi sukata KV. Ca disebut sa, CA sa. Mungkin murid-murid Terengganu lah. Kuala Selangor kita tak tahu. GA disebut GA ja. Jadi misalnya orang lain baca jaga, dia baca jaja. Jadi belum menguasai sukata terbuka, dah kita ajar sukata tertutup. Jadi ada satu masalah. Jadi lambat untuk menguasai mainan sukata tertutup. Seterusnya guru menggunakan kaedah mengeja ketika mengajar sukata tertutup. Sedangkan murid sudah dapat membaca terus sukata terbuka. Maknanya murid sudah lancar. Contohnya, ini ibu saya, bapa ada lori. Jadi bila cikgu ajar mengeja semula, terpaksa mengundur balik, mengundur ke belakang. Jadi membuatkan murid berselaru dan jadi membaca perkataan dengan tidak tepat. Okay. Dengan masalah-masalah itu kita dapat atasi dengan baca tok. Apa itu baca tok? Okay. Kaedah baca tok merupakan kaedah pengajaran suku kata tertutup dengan menggunakan sistem bunyi atau fonik. Tetapi disiplin dia amat ketat. Itu prasyarat dia. Kaedah baca tok ini mesti wajib tegas, disiplin penuh. Murid perlu kuasai suku kata terbuka dengan mantap, lancar, tanpa mengeja, terus baca. Lagi lah. Okey. Kaedah baca tok. Ini adalah satu kaedah yang diinovasi dari saya, iaitu cepat dan menjimatkan masa, tempoh minimal 1 jam ataupun kurang, dan menguasai sebanyak 24 kemahiran suku kata tertutup dalam kemahiran sukatan pemulihan. Di sini kita dapat lihat kemahiran 1 hingga kemahiran 7, iaitu 3 hingga 4 bulan mereka mengambil masa kerana murid baru nak kena A, baru nak kena bunyi, baru nak kena bentuk huruf, baru nak kenal gabungan KV, macam-macam lah baru nak kenal. Maknanya kadang tertukar huruf, macam itu 3 hingga 4 bulan. Kalau murid biasa 2 bulan maksudnya. Kalau murid yang MBK mungkin setahun, 2 tahun gitulah. Okey. Untuk kaedah baca tok ni, untuk kita gunakan kaedah baca tok untuk menguasai sukata tertutup, kemahiran 8 hingga kemahiran 31, iaitu 24 kemahiran. Hanya mengambil 1 hingga 2 jam. Biasanya 40 minit je. Terus okay. Kita lihat perbandingan kaedah baca tok dengan kaedah biasa. Kaedah biasa pertama mengandungi 24 kemahiran. Mungkin cikgu akan mengajar 24 kali sesi pembelajaran atau lebih. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Tetapi kaedah baca tok 24 kemahiran tadi dijadikan hanya 1 sesi pembelajaran
Ini sangat menjimatkan masa, iaitu dalam 1 jam atau 40 minit. Okay, kenapa sukar kaedah biasa dengan kaedah baca tutup itu? Okay. Kaedah yang kedua, kaedah mengeja. Kaedah biasa kita ajar mereka kaedah mengeja, iaitu contohnya KK MUS mus, kamus, POPO KOK kok, pokok, ALIM lim, alim. Itu kaedah biasa, iaitu kaedah menggunakan perkataan KW tambah KWK. Okey, untuk kaedah baca tutup ni kita menggunakan kaedah terus baca, iaitu mereka membaca KW-KW di hadapan dan diikuti bunyi konsonan di belakang. Itu kaedah fonik. Misalnya kamu, mereka dah tahu perkataan kamu, apa lagi? Komik, banyak lagi lah. Ada S belakang, bunyikan fonik S pula. Kamu tambah S jadi kamus, tak perlu eja lagi dah. Pokok, jadi pokok, ada K belakang, fonik K, bunyikan fonik K di belakang. Ali, tambah M belakang, bunyikan fonik M. Ali dah tahu perkataan Ali, kenapa kita perlu harus eja? ALIM lim. Kalau murid saya dahulu, kalau Ali ni sure ALIM lam. Kalau murid Terengganu lah. Kalau pokok tu jadi pokak. POPO KOK kak, pokak. Jadi bila kita dah ajar KW-KW terus baca pokok, macam mana nak bunyi pokok, ada K di belakang, nganga mulut ke pokok, ada satu rasa dekat tekak, macam tu lah. Okey. Seterusnya yang ketiga, kaedah biasa kita perlu mengajar sukata KWK. Jak, JAP jak, BAK bak, apa lagi, DAN dan. Kaedah baca tu kita terus langkah, tidak perlu ajar jak, cak tu. Dia akan dapat menguasai melalui baca tu ni, dapat menguasai terus KBK. Iaitu murid dapat menguasai secara automatik. Contohnya tengok perkataan Ali tu. Lim dah dapat dah. Pokok, kok dah dapat dah secara terus, secara automatik. Dan seterusnya kaedah biasa, masalah dia murid kurang yakin dan jemu kerana terpaksa mengeja perkataan sebab mereka dah dapat baca, saya ada buku itu bapa beli, tapi kita ajar kaedah biasa, kaedah baca tu terpaksa mengeja semula. Okey. Ada skrin. Okey, kecil. Okey, unmute. Tak unmute, bukan unmute. Saya tak unmute. Ada orang unmute kot. Okey, tak boleh nak. You can unmute someone. Boleh nak bentang. Kejap keluar semula. Okey. Bagaimana baca tutup dilaksanakan? Kita perlu ada ujian penguasaan kemahiran sukata terbuka melalui bacaan petikan. Tadilah bacaan misalnya saya ada bola itu biru, bapa ada baju, baju bapa ada saku, macam itu. Maknanya murid telah baca tanpa mengeja lagi dengan penuh yakin. Okey, barulah kaedah baca tutup ini diperkenalkan kepada murid. Ini adalah contoh-contoh cerita-cerita suku kata terbuka. Mereka harus diberi cerita-cerita ya setelah mereka dapat menguasai kemahiran terbuka untuk
memberi kelancaran bagi mereka, beri cerita-cerita menarik, KW saja, KW, KW. Ani tu KW, kerabu macam tu. Bagi mereka bacaan cerita-cerita yang menarik. Okay, sekarang pelaksanaan baca betuk. Macam mana yang kita laksanakan? Ini contoh yang pertama, saya akan ajar bunga, telinga. Contohnya, ni nga, ngingu, ngengo. Okay, kita ingatkan murid, ada A di belakang, nga, ada I, ngi, ada U di sisi G tu, ngu, ngengo. Itu je murid baca, nga, ngingu, ngengo. Okay, C dah ada tak je dah, C ada A, ingatkan kepada murid, C, nga. Okay, seterusnya. Ni NY, ni. Tadi NG, ni sekarang NY. Ni lu sama je, penyu. Sama je kaedah dengan ngingu, nya, nyu, nyenyo. Ada A, nya, ada I, ni tu je. Okay, seterusnya. Ni perkataan yang diakhiri dengan huruf K. Mengapa kita suruh je? Sedangkan dia dah tahu CC. Okay, ada K, satu bunyi huruf K macam kat tekak ada tersekat kat tekak tu. Sisik macam tu. CC dah tahu, sisik tak perlu je. Kata dah tahu, kata ada K belakang. Seterusnya ak, ik, uk, ek, ok. Ajar dulu murid baca. Kalau biasanya mereka akan baca kakiku ke keko. Tapi kita ingatkan murid ada A di hadapan, ada lawa ak, ik, uk. Bagi mereka latih dulu ak, ik, uk, ek, uk. Ni baru berapa minit? Tadi 2 minit, baru 3 minit, 5 minit, 4 minit lah sampai kat sini. Okay. Kapa, dah tahu perkataan kapa jadi kapak, pokok, kotak. Seterusnya T di belakang. Okay. T di belakang kita ingatkan kepada murid, T di belakang adalah kacip lidah. Kacip lidah. T. Sika, dah tahu sika. Kacip je lah lidah. Sikat. Roket, dah tahu kataan roket. Roket. Kacip je lidah. At, it, ut, et, ut. Jahit. Jikalau murid Terengganu, jahat. J-eja. Kalau mengeja, J-eja. H-I-T, hat. Memang dia akan jadi macam itulah. Jahit. Berat. Kacip lidah. Okay, M di belakang. Bunyikan konsonan M di belakang iaitu bunyi beritahu murid bunyi M di belakang ada dah bunyi motor, enjin motor dan tutup mulut. Jaru, tutup mulut. Jarum. Bayar, tutup mulut. Bayam. Am, im, em, demam. Tadi Ali, alim. Ketam. Ayah, ayam. Okay, seterusnya. N sama dengan M. Bunyi dia enjin motor juga, tetapi M tadi tutup mulut, N di sini lidah ke langit. Lili, tahu perkataan lili. Lilin, cawa, cawan. Okey. Contohnya tangan. Baru beberapa minit mereka didedahkan dengan nga tadi. Kalau mereka tidak tahu membaca ataupun cepat lupa, kita kembali kepada muka surat nga tadi. Ingatkan dan murid sebab dia baru saja beberapa minit yang lalu didedahkan nga ni. Mungkin mereka akan cepat lupa. Tangan, ada N, bunyikan motor, tangan. Okey. Okey, L ni paling senang. Paling senang. Terus je baca walker, tak ada perubahan apa-apa pun. Epa juga, tetapi naikkan lidah. Epal, botol juga, tak ada perubahan apa-apa. Botol. Ajal, dodol, baca macam biasa, kecil. Dah mereka dah tahu dah kiwi-kiwi. Senang lah. Okay. Okay, untuk H di belakang, bunyi pedas. Basuh. Dadi, dah tahu dadi. Dadi. Itu. Rumah, gajah, bulu. Dah tahu perkataan bulu. Buat apa kita perlu je lagi bu, LUS dulu. Jadi lambat. Merugikan masa. Bulu.
Untuk art di belakang, kita ingatkan kepada murid agar getarkan lidah setiap kali nak sebut huruf perkataan yang di belakang ada art. Telur, gitar, obor, gitar, sayur. Okey, art di belakang getar lidah. Seterusnya S di belakang bunyi ular. Beru, terus keris. Kita bagi contoh dulu baru kita suruh mereka baca. Kubus, lipas. Contoh pengemis tadi. Okey, P di belakang tutup mulut secara tiba-tiba. Tutup mulut secara tiba-tiba. Karipa. Jadi mereka kalau kita tunjuk contoh, dia dah nampak gambar, dia boleh agak. Karipap, tutup mulut. Sudip, bagi gambar dulu, baru dia boleh agak. Kicap, gagap, lenyap. Boleh kembali kalau mereka tidak. Okey, B sama je dengan huruf P. Kita ingatkan kepada mereka tutup mulut tapi lebih lembut. Kitab, arnab. Sebab kalau akrab tu kita kena bimbing dululah. Khatib tu kita bimbing, nanti akan jumpalah perkataan khatib untuk mudah mereka baca. InsyaAllah. Lepas ni murid. Okey, huruf D kita perlu ingatkan kepada murid agar lidah ke langit. Murid. Ada satu bunyi. Sujud. Tunjuk contoh baru mereka baca. Ad, id, ud, ed. Pastikan mereka baca di atas dulu. Nak tahu keadaan huruf D yang sebenar. Abad. Okey. Seterusnya NG di belakang. Kalau mengeja memang suka TANG tang nak menguasai CING dulu. BING dulu, bing, ping, ting. Nak menguasai itu. Jadi macam murid pun murid jemu lah. Ni senang. Buta. Ada N, kembali balik. Tadi bunyi apa? N, bunyi motor kan? Okey, butan. Ada G, terus je nganga mulut. Butang. Bunyi motor tu, butang. Kucing. Kuci dah tahu, kuci. Kalau ngeja, lambatlah. Okey. Butang, kucing, hidung. Okey. Okey, untuk perkataan istimewa sikit, bubu. Okey, bumbun tu. Ini kita tunjuk murid. Bubu, asal perkataan bubu. Tapi bu di sini ada huruf N. Bunyi macam mana? Tanya bum, tutup mulut. Bung ada NG macam mana? Bung. Jadi mereka lebih memahami. Bum, tutup mulut. Bung, nganga mulut. Okey, untuk diftong I di belakang. Okey, abai. Senyum je. I tu menandakan kita disuruh senyum. Abai. Ataupun suka sangat nak senyum. Kadang dia malu ke apa. Suruh sebut I. Selai. Misai. Senyum je. Tak perlu eja. Kalau eja ni memang murid-murid jemu mengeja. Untuk diftong U di belakang. Okey, ni abai. Okey. Abai pakai senyum-senyum. Untuk U di belakang, muncungkan mulut. Pisau, gurau. Seterusnya. Ni perkataannya yang mereka akan baca. Pisau, harimau, garau. Okey, seterusnya. Ni untuk walker berganding. UA, beritahu murid, UA bunyinya sama dengan WA. Tanya murid, WA bunyi apa? Wah. Jadi ingatkan kepada murid, UA ni bunyi wah. Jadi wah. Ada H di belakang macam mana? Ada pedas, buah. UI sama dengan WIW. Jadi wi. Di sini contoh-contoh perkataannya mereka akan bacalah. Kalau salah kita peringatkanlah. UI tu bunyi apa, UA bunyi apa. Seterusnya. Okay, ni IA sama dengan ya. IU sama dengan bunyinya U. YUU. IO sama bunyi WOU. Okay, ceri, ya, peri, yok dan radio. Seterusnya. Contoh-contoh perkataan yang murid-murid perlu baca.
Okey, ni masalah juga ni. Kalau ngeja KHA, CSRP, okey. Perlu kita ingatkan murid, KHA tu sama dengan KAK. KHI tu sama dengan Ki, KHU sama dengan Ku, KHE tu sama je dengan Ke. Awak sebut je Ka, Ki, Ku, Ke, Ku. Tapi di sini ada huruf H di tengah. H ni menunjukkan awak perlu angin, perlu keluarkan angin. Ka perlukan angin dia. Kha, khi, khu, khe, khe dan khu. Tak perlu eja. Khabat, khas. Terusnya sama dengan ka tadi. Sa, si, su, se, se, su. Okay, keluarkan angin. Sha, shi. Keluarkan angin. Y tu bermaksud keluarkan angin. Baca sa tapi keluarkan angin jadi sha, shi, shu. Ini contoh-contoh perkataan yang mereka perlu baca. Kita tegurlah kalau ada silap. Mereka baru belajar berapa minit yang lalu. Yang ni payah sikit. Tak ada kaedah. Saya tak jumpa kaedah. Tak apa. Kadang-kadang mereka dah dapat stas. Kita perkenalkan atas tu. Stas, tes tu, hurah, tera, NK tu. Mereka akan dapat baca dengan baik. Kalau mereka lemah, kita bimbing. Itu saja. Dan setakat ni memang murid boleh menguasai dengan cepatlah. Respon dari beberapa pun memang positif. Ini contoh-contoh ABM saya untuk pengukuhan dalam kelas sebelum ni lah. Ni kad domino, kita agihkan perkataan kad domino tu kita buat macam kota. Kita buat kota, kita asingkan N ataupun kotak K. Asingkan, dia orang carilah kotak, cari ada gambar kotak, cari huruf K. K tu letak di gambar. Kotak tu letak perkataan. Tu kad domino, tu presentation, A, I, U. Kotak baca tok ni saya ikut Cikgu Rosli, idola saya tu, Johor kan di Selangor. Dia buat pusing ikut Kaabah. Saya pun buat kotak baca tok tu ikut pusingan ke kanan, ikut Kaabah. Boleh lebih menguasai. Misalnya dia cari perkataan belah sini, cari gambar belah sini, cari huruf K ke apa. Itu perkataan contoh yang saya paparkan, dan itu bawah sekali adalah modul baca tok yang saya aplikasikan kepada murid dan memang mengambil masa 40 minit. Kadang sejam, kadang murid lemah tu macam dia 2 hari lah. Datang sekolah hari ni, esok sambung macam budak pemula ni macam-macam jenis. Yang kalau betul-betul menguasai kemahiran terbuka memang 40 minit. Kadang-kadang ibu bapa dia memang terkejut. Hari ni datang sekolah dah saya beritahu murid kena baca KW-KW dengan betul, dengan lancar, datang sekolah. Saya akan ajar tertutup ni. Esok balik kan ibu bapa perlu test macam mana hasil. Mereka gembiralah, terkejut. Tadi datang sekolah tak dapat baca lagi. Baru baca KW-KW. Sekarang balik dah boleh baca buku cerita. Feedback dia lah. Okay. Ni adalah perkataan-perkataan yang saya uji terus. Lepas baca tu saya akan suruh baca. Kita bimbing lah pada hari mi, ada NG, ming, gu, ya, ada NG, yang, lepas, ada S, bunyi apa? Lepas. Memang kita suruh baca. Contoh habis 80 perkataan, 80 kad, memang lancar. Dia orang seronok sebab dah tahu baca. KW-KW bila bagi dah ikuti baca tok, memang mereka seronok nak baca je. Sekian, itu saja perkongsian saya. Sikit lagi medium yang kita gunakan dalam ni untuk suku kata terbuka, untuk lancarkan mereka memang kita berhubung dengan ibu bapa, suruh baca buku KW-KW sahaja, dan saya akan suruh mereka video ataupun rakam suara, dan saya akan foto screenshot satu persatu untuk mereka baca. Pastikan mereka baca KW-KW dengan betul.
Ini update bacaan saya, bacaan murid untuk murid-murid saya. Kalau mereka dah baca, saya potong naik atas untuk ibu bapa dia tahu bahawa anak mereka perlu baca apa, setakat mana, kawan-kawan dia setakat mana, dia akan dapat melihatlah anak dia baru macam tu. Ini untuk bacaan tertutup baca tutup tadi. 16 saya atas screenshot, beri arahan, ada memang murid-murid akan terus baca bimbingan ibu bapa. Ni dalam YouTube, cikgu-cikgu boleh type je baca tutup dalam YouTube, boleh tengok hasil murid-murid baca, dan juga webinar dia juga. So, tak ada dah, jumpa lagi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada pembentang kedua, Cikgu Zaliha binti Abdul Rahman atas perkongsian amalan terbaik PDPR pemulihan khas yang amat berguna dan pastinya bermanfaat buat seluruh para pendidik untuk diaplikasikan dalam PDPR. Semoga ilmu yang beliau kongsikan dapat kita manfaatkan sebaiknya. Sidang hadirin sekalian, majlis kita telah pun sampai ke penghujung acara. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua atas komitmen dan perhatian yang diberikan sepanjang program ini diadakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih dalam menjayakan jaringan bijak program pemulihan khas pada hari ini, majlis diteruskan dengan acara penyampaian sijil secara atas talian. Majlis mempersilakan yang berusaha Al-Huda bin Mat Hanafi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Marang, bersama-sama yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor untuk bertukar-tukar sijil persefahaman MOU antara kedua-dua pejabat pendidikan daerah. Majlis dengan ini mempersilakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Tauhid Ihsan, mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, menyerahkan jaringan ini kepada sahabat saya, Cik Al-Huda bin Muhammad Hanafi. Ya, saya Encik Al-Huda bin Muhammad Hanafi, mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Marang, merakamkan dan menyampaikan sijil penghargaan dan juga perkongsian penghargaan dan juga sijil. Tahniah. Ada link tadi dalam tahniah. Berakhirlah tadi penyerahan sijil MOU antara kedua-dua pejabat pendidikan daerah. Seterusnya, penyampaian sijil penghargaan kepada para pembentang. Majlis mempersilakan yang berusaha Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi, Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Marang, untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Cikgu Ina Hernani binti Muhammad Arif selaku pembentang amalan terbaik PDPR dari daerah Kuala Selangor. Tahniah kepada Cikgu Elia Hernani binti Muhammad Arif di atas sumbangan dan di atas pencapaian perkongsian pintar di antara PPD Kuala Selangor dan juga PPD Marang. Tahniah dan syabas, semoga kita dapat berjumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih Encik Tuan Muhammad Mat Hanafi di atas ucapan tadi. Terima kasih. Majlis diteruskan dengan mempersila yang berusaha Encik Muhammad Tauhid bin Ihsan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor, menyampaikan sijil penghargaan kepada Cikgu Zaliha binti Abdul Rahman selaku pembentang amalan terbaik PDPR Daerah Marang. Alhamdulillah, sijil penghargaan diserahkan kepada Puan Zaliha bin Abdul Rahman di atas pembentangan yang sangat bermanfaat. Kami guru-guru di Kuala Selangor mohon halalkan ilmunya untuk kami kongsikan ilmu daripada cikgu. Sangat berharga untuk kami, memberikan banyak idea dan peluang untuk kami menambah baik. Terima kasih. Para pendidik yang dimuliakan, buat makluman, link kehadiran telah pun disediakan. Diminta kepada semua untuk mengisi link kehadiran
sebelum bersurai. Saya juga mewakili jawatan kuasa Jaringan Pijak Program Pemulihan Khas merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran program berjalan dengan jayanya pada hari ini. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di lain acara.